Salam sejahtera semua. Hari ini kita sambung 1.3 persaingan kuasa barat untuk mendapatkan dana jejahan. Dalam pelajaran yang lepas, kita telah belajar tentang faktor atau sebab kedatangan kuasa barat ke negara kita. Kalau kita lihat contoh kuasa barat seperti Britain, Sepanyol, Belanda, Perancis, Rusia dan sebagainya, mereka bersaing antara satu sama lain untuk kepentingan politik, ekonomi dan sosial. Jadi kelas hari ini kita akan kaji tentang kuasa-kuasa barat seperti Sepanyol, Britain, Belanda, Perancis, Rusia, Amerika Syarikat, Jerman, Itali dan Belgium. Bagaimana mereka menyertai perlumbaan untuk mendapatkan dana jejahan di alam Melayu sehingga ke Sabah dan Sarawak. Kelas pertama kita lihat kuasa Perancis. Kuasa Perancis telah meluaskan kuasanya di Indo-China dan merangsang membina terusan di seketing Klang. Kedua, Rusia. Rusia berhasrat membuka pendapatan di ujung jalan. Ketiga, Jerman berusaha mendapatkan Pulau Langkawi. Keempat, Amerika Syarikat ini bertapak di Terengganu. Kelima, kita lihat pihak persendirian iaitu keluarga Brut telah menguasai wilayah Sarawak. Pada tahun 1853 hingga tahun 1905, keluarga Brut memperluaskan kawasan pemerintahan mereka hingga ke sepadan Brunei. Seterusnya kita lihat yang keenam. Syarikat Dagang British iaitu Syarikat Borneo Utara British atau SPUB memberi wilayah-wilayah Sabah daripada Sudan Brunei dan Sudan Sulu. Ketujuh, Belanda berusaha mendapatkan kepulauan Hindia Timur. Kelapan, kita lihat Portugis berusaha mendapatkan Timor Leste. Lepas tu seterusnya Sepanyol menakluk Kesultanan Sulu. Terakhir sekali, British menjadikan Kesultanan Brunei sebagai sebuah negeri naungan British. Sebagai rumusan, kita lihat semua kuasa-kuasa barat berlumba-lumba meluaskan kuasa dan empayar mereka ke seluruh dunia, terutama sekali kawasan Asia Tenggara. Dan apakah tujuan mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan dana jejahan? Selain dana jejahan, mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan bahan mentah dan kawasan pasaran. Dan selain itu, kita lihat British bimbang dan rasa tergugat dengan kemarahan kuasa-kuasa barat lain seperti Belanda, Perancis, Rusia, Jerman, Amerika Syarikat dan sebagainya. Salam sejahtera semua. Hari ini kita sambung lagi bahagian terakhir part 1.4. Perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Apakah maksud strategi? Strategi bermaksud cara atau taktik yang digunakan oleh kuasa-kuasa barat seperti Britain untuk menguasai negara kita. Sebagai pengenalan, kuasa-kuasa barat menggunakan berbagai strategi untuk menguasai negara kita. Terdapat strategi yang berdiplomasi dan bersifat agresif. Misalnya, Portugis menggunakan strategi mengilang semasa menjatuhkan Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Belanda pula menggunakan strategi serangan fizikal, perjanjian dan pakatan kuasa-kuasa barat untuk mendapatkan wilayah atau jejahan. British menggunakan strategi yang lebih bersifat diplomasi berdasarkan isu dan faktor setempat. Mengapakah British menggunakan berbagai strategi untuk menguasai negara kita? Hal ini disebabkan oleh sejarahnya. Pada tahun 1873, Parti Konservatif telah mengambil alih pucuk pimpinan kerajaan Britain daripada Parti Liberal. Dan kerajaan baru ini menukarkan dasar tidak campur tangan kepada dasar campur tangan British di negeri-negeri Melayu. Selain itu, terdapat desakan daripada pedagang-pedagang negeri-negeri Selat agar British campur tangan dan melindungi kepentingan pelaburan mereka. Ketiga, kerajaan British di London membuat keputusan untuk campur tangan dalam hak ehwal negeri-negeri Melayu demi menjaga kepentingan ekonomi British.
Dengan itu, kita lihat Andrew Clark telah dihantar untuk menggantikan Gubernur Harry Orr. Beliau sengaja mencari alasan untuk memaksa pemerintah tempatan menerima naungan dan campur tangan British. Oleh itu, British menggunakan berbagai strategi sekaligus meluaskan kuasanya di negeri-negeri Melayu, Sarawak dan Sabah. Selepas serangan Portugis di Melaka, Belanda berusaha meluaskan kuasanya di negara kita. Antara strategi yang digunakan termasuklah serangan fizikal, pakatan dan perjanjian. Strategi pertama Belanda untuk menguasai negara kita ialah melalui serangan fizikal. Pada tahun 1650, Belanda berperang dengan penduduk Pulau Bangkok. 1651, Belanda berperang dengan penduduk Kuala Perak. 1763, Belanda berperang dengan Angkatan Selangor dan rebel kerana pimpinan Selangor menguasai Selat Melaka. Pada tahun 1782, Belanda berperang dengan Johor kerana selisih faham. Pada tahun 1784, Belanda berperang dengan Johor dan Selangor kerana perebutan pengairan Selat Melaka. Dan pada tahun 1784 hingga 1785, Belanda berperang dengan Angkatan Selangor di Kuala Selangor. Jadi dengan kronologi peristiwa-peristiwa tersebut, jadi boleh dirumuskan bahawa serangan fizikal yang digunakan oleh Belanda ialah melalui peperangan. Strategi yang kedua, perjanjian. Pada tahun 1650, Belanda telah mengadakan perjanjian dengan Perak untuk mendapatkan biji timah, dan pada tahun 1786, Belanda mengadakan perjanjian dengan Selangor, dan di mana Sultan Ibrahim setuju jual biji timah kepada Belanda. Strategi yang ketiga ialah melalui pakatan. Apa maksud pakatan? Pakatan bermaksud bermuafakatan atau kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan sesuatu perkara. Jadi strategi yang ketiga, pakatan. Belanda telah menggunakan pakatan untuk menguasai negara kita. Jadi di sini ada dua contoh. Pada tahun 1641, Belanda telah berpakat dengan Johor untuk mengalahkan Portugis di Melaka. Dan pada tahun 1824, Belanda telah mengadakan pakatan dengan British sehingga termenterainya perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Jadi sebagai rumusan, kita boleh lihat terdapat 3 strategi Belanda untuk menguasai negara kita. Pertama, serangan fizikal, kedua perjanjian dan ketiga pakatan. Selain Belanda, British juga menggunakan berbagai strategi untuk menguasai negara kita. Antaranya termasuklah serangan fizikal, pakatan, perjanjian, manipulasi, ungkutan atau tesakan, tipu hela dan bacakan. Apakah maksud manipulasi? Manipulasi bermaksud tindakan mengatur sesuatu dengan cara bijaksana, mengambil kesempatan atas sesuatu perkara sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi di sini kita lihat manipulasi ini merupakan salah satu cara yang digunakan oleh British dalam usahanya mendapatkan Singapura. Pada tahun 1871, perebutan tata di Perak memberi peluang kepada British untuk campur tangan. Selain itu, peristiwa Lanu merombat kapal dagang dan serangan rumah api di Tanjung Ratchato turut memberi alasan British untuk campur tangan. Dan yang ketiga, krisis dua pembesar di Sungai Ujong turut membuka peluang British untuk campur tangan di negara kita. Strategi yang kedua yang digunakan oleh British di negara kita ialah melalui tipu hela. Apakah maksud tipu hela? Tipu hela bermaksud mengenakan pengaruh, mempengaruhi, menggunakan tipu hela terhadap seseorang atau sesuatu pihak dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi di sini kita lihat tipu hela ini digunakan semasa Francis Light. Di mana Francis Light melakukan tipu hela kepada Sultan Kedah untuk mendapatkan Pulau Pinang. Strategi yang ketiga ialah pakatan. Apakah maksud pakatan? Pakatan yang disebut sebelum ini ialah permuafakatan atau kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan sesuatu perkara. Jadi di sini kita lihat pakatan ini berlaku apabila perjanjian Inggeris Belanda 1824
yang menyaksikan pakatan antara British dan Belanda untuk menguasai Melaka oleh British dan Pangkal Hulu oleh Belanda. Strategi yang keempat yang digunakan oleh British untuk menguasai negara kita ialah melalui perjanjian. Apakah maksud perjanjian? Perjanjian adalah peristiwa seseorang atau pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dua orang atau pihak lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Jadi dalam konteks ni kita lihat British telah mendesak Sultan Selangor, Perak, Pahang dan Yang Tuan Sri Menanti memeterai perjanjian menjadi negeri naungan British dan Sultan Brunei bersetuju mengiktiraf James Brooke menjadi Raja Sarawak yang merdeka. Strategi British yang kelima ialah serangan fizikal. Apakah maksud serangan fizikal? Serangan fizikal bermaksud melakukan tindakan menyerang balas, menakis serangan dan melancarkan serangan balas ke atas pihak lawan. Jadi di sini kita lihat keenggangan penghulu Nani Doksai tuntut kepada kekuatan British di Melaka menyebabkan British mengilang Nani pada tahun 1831 dan 1832 dan British membentuk Kuala Terengganu sebagai amaran kepada Sultan Omar agar tidak mencampuri masalah perang saudara di Pahang dan masalah takhta Sultan Mahmudlingga. Strategi British yang keenam ialah pancakan. Apa maksud pancakan? Pancakan bermaksud kontrak yang membolehkan orang lain menggunakan atau menduduki tanah, bangunan dan sebagainya dalam tempoh masa dan dengan bayaran tertentu. Jadi di sini kita lihat strategi pancakan ini telah digunakan oleh Syarikat British Udara Borneo, di mana syarikat ini telah membuat pancakan dan pemberian piagam untuk meluaskan kuasa ke atas Sabah. Strategi British yang ketujuh ialah ungkutan atau desakan. Apakah maksud ungkutan atau desakan? Ungkutan atau desakan bermaksud menakut-nakutkan dengan menyatakan akan melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik atau pernyataan yang mengkukuh untuk mengenakan sesuatu. Jadi di sini kita lihat British telah menggunakan ungkutan atau desakan ini untuk menguasai negara kita. Di mana contoh yang pertama, kita lihat British telah mendesak Sultan Pahang dan Sultan Selangor untuk menerima Presiden sebagai penasihat. Yang kedua, James Brooke telah mendesak Sultan Brunei agar mengiktiraf beliau sebagai Raja Sarawak yang merdeka. Jadi kelas, sebagai rumusan kita boleh lihat terdapat 7 strategi yang digunakan oleh British untuk menguasai negara kita, iaitu pertama melalui manipulasi, kedua tipu hela, ketiga bakatan, keempat perjanjian, kelima serangan fizikal, keenam pancakan dan ketujuh melalui ungkutan dan desakan. Sebagai kesimpulan, penguasaan kuasa barat ke atas negara kita dengan menggunakan pelbagai taktik dan strategi menyebabkan berlakunya perubahan besar-besaran dalam pelbagai aspek politik, ekonomi dan sosial. Oleh itu, kita sewajarnya mengambil iktibar daripada kerangkusan kuasa barat tersebut yang bersedia berbuat apa-apa sahaja demi mencapai matlamat penjajahan. Setiap rakyat haruslah bersatu padu, bermuafakat, bekerjasama, memajukan ekonomi negara dan sentiasa bersiap sedia menangani ancaman negara demi mengekalkan kedaulatan negara kita. Sekian, terima kasih.